Semasa zaman Nabi SAW, ketika keadaan menjadi terlalu sukar, sangat sukar di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan beliau SAW untuk membuatkan hijrah. Rumahnya mula dikepung dan beliau SAW dapat melarikan diri tanpa mereka melihatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka buta di mana mereka tak dapat melihatnya. Beliau SAW terus berjalan melepasi mereka semua. Dan beliau SAW pergi bersama sahabatnya, best friendnya, khalilnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pada waktu pagi itu, ketika mereka menyedari Nabi SAW telah hilang, sebenarnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang berada di atas katil Rasulullah SAW menyamar. Dan by the way, dia berkata itu adalah salah satu tidur yang paling hebat dia pernah rasa dalam hidupnya. Lepas tu, mereka menghantar orang untuk mengejar mereka. Dan ada seorang lelaki khususnya yang mereka upah, yang terbaik dari mereka yang melakukan kerja itu. Penjejak, seorang tracker. Dan namanya Suraka bin Malik. Dia ni yang terbaik di antara mereka. Dia ni dapat mengesan apa saja pun. Jadi dia berkata, saya mesti akan jumpa dia ni. Tak ada masalah, saya mesti jumpa punya. Okey, Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjalanan ke Madinah dan mereka dapat mendengar larian kuda Suraka bin Malik sedang mengejar mereka. Oleh itu mereka bersembunyi di sebuah gua kecil di lereng bukit dekat-dekat dengan Mekah. Mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah gua yang hanya cukup besar untuk dua orang dan ia taklah tersembunyi sangat pun. Sekiranya kamu cek betul-betul, kamu boleh nampak ada orang dalam gua itu. Tapi tempat itu je yang mereka dapat cari untuk bersembunyi ketika itu. Dan ketika Suraka datang, dan Nabi SAW membuat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuda Suraka jatuh ke dalam pasir. Kaki kuda mula tenggelam ke dalam pasir dan tersekat. Dan Suraka menyedari apa yang berlaku. Oleh itu dia memanggil kepada Muhammad SAW. Wahai Muhammad SAW, buatlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melepaskan kuda aku dan aku tidak akan kejar kamu lagi. Aku akan berhenti mengejar. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lepaskannya. Tapi Suraka pula melanggar kata-katanya. Dia mula kejar lagi. Jadi beliau SAW membuat doa lagi. Dan kuda dia tenggelam dalam pasir lagi. Dan benda ni berlaku beberapa kali, beberapa round. Dan akhirnya Suraka berkata, okeylah, tengok ni. Tolong buatkan saja doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan aku dari ini. Aku akan pergi dari sini dan aku juga akan sesatkan jalan mereka yang lain. Sesiapa yang lain yang sedang kejar kamu ni. Sekarang, Nabi SAW memanggil Suraka dan mengatakan sesuatu. Dia SAW memanggil Suraka. Suraka mula berfikir bahawa laki ni macam sudah hilang akal kot. Laki ni sudah tak terkawal. Beliau SAW berkata kepada Suraka, wahai Suraka, bagaimanakah keadaan kamu pada hari tersebut apabila gelang Kisrah dipersembahkan kepada kamu sebagai harta rampasan perang oleh orang-orang yang beriman? Suraka mula menggelengkan kepalanya dan mula garuk kepalanya. Dia berfikir apa yang dia cakap ni? Laki ni sembunyi dalam gua. Semua orang sedang mencarinya untuk membunuhnya dan dia tak ada apa-apa sokongan pun. Dia tak mempunyai apa-apa langsung dan dia duduk di sini bagi tahu saya bahawa saya akan diberi gelang milik salah satu raja yang terhebat di dunia, milik kerajaan terhebat yang diketahui dunia. Laki ni mesti dah jadi gila kot. Ini adalah ketika Suraka mula berfikir. Dia fikir bahawa orang ini, Rasulullah SAW, dah jadi gila. Dan tidak tahu dan tidak faham apa yang sedang berlaku. Okey, lepas tu pula, orang Mekah yang lain tiba pula. Dan mereka mula menghampiri gua di mana Nabi SAW sedang bersembunyi. Ketika mereka semakin dekat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi ketakutan. Dia sebagai manusia, naluri manusia yang normal jadi takut. Kerana nampaknya rancangan ini tak berjalan dengan lancar. Ya Rasulullah SAW, aku mencintai kamu sampai mati. Tapi rancangan ini macam tak jadi. Mereka akan jumpa kita. Jika mereka memandang ke bawah kaki mereka je, mereka akan nampak kita. Dan Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Katanya, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah pendapat kamu? Terdapat dua orang di sini dan yang ketiga
adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya Al-Quran, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau. Jangan risau, jangan takut, jangan risau kerana Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Dan sudah tentu kita tahu kisahnya kan, bahawa orang Mekah tidak nampak mereka bersembunyi dalam gua itu. Okey, lepas itu mereka meneruskan hijrah mereka. Dan dari situ membinakan sebuah empire yang memang akan menakluki dunia. Dunia bertamadun pada satu masa dulu. Kemudian itu, sebelum kematian Nabi SAW, Suraqah akan menjadi seseorang Muslim. Kemudian lepas itu, zaman khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah satu perjuangan. Mereka sangat gigih dan sibuk melawan macam-macam masalah yang timbul dalam ummah. Orang yang murtad dari Islam, orang yang tak mau bayar zakat, banyak perkara yang berlaku. Kemudian lepas itu, khilafah Umar pula muncul. Dan Umar radhiyallahu anhu dapat menakluki empire Parsi. Dan rampasan harta perang itu dapat dirampas masuk ke dalam khilafah. Dan ketika Umar radhiyallahu anhu menjaganya dan menyebarkannya, sebuah kotak dibawa kepadanya dan dia mula membukanya. Dan di dalamnya terdapat gelang Kisra. Segera dia berkata, bawakan aku Suraqah. Cakap dengan Suraqah, mari jumpa aku. Dan Suraqah datang dan Umar radhiyallahu anhu menghadiahkan kepadanya gelang Kisra, mengatakan bahawa ini adalah pemenuhan janji Rasulullah SAW kepada kamu. Dan Suraqah mula menangis. Mengingati masa lalunya, mengingati peristiwa yang berlaku di padang pasir dulu semasa dia kejar Nabi SAW. Dan sekarang tengoklah ummah ini. Ummah begitu maju dan makmur. Dan gelang Kisra berada betul di hadapan Suraqah. Dan Umar radhiyallahu anhu membuatnya untuk memakaikan gelang itu. Okey, kamu tengok ni, mula-mulanya Suraqah tidak faham apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tidak dapat melihat dan faham apa yang sebenarnya sedang berlaku di padang pasir itu, dalam gua itu. Tetapi rancangan Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar dan sempurna. Kadang-kadang kan kita tidak dapat melihatnya. Kadang-kadang nampak macam semua perkara tidak berjalan dengan lancar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai rancangan yang amat sempurna untuk semua perkara. Kita hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.